Okay, hi guys. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, so untuk video kali ni Miss akan share dengan you all berkaitan dengan topik penyata penyesuaian bank. Alright, so untuk topik penyata penyesuaian bank, selalunya dia boleh bagi dalam bentuk 3 pattern. Yang mana pattern yang pertama dia akan bagi you buku tunai dan dia akan bagi you penyata bank. Ya, penyata bank dikeluarkan oleh bank, buku tunai kita yang record sendiri. Okay. Yang kedua, pattern yang mana dia tak bagi buku tunai. Dia akan bagi dalam bentuk dokumen ataupun dia akan bagi dalam bentuk ayat. Dia minta you yang buat buku tunai tersebut. And then dia akan bagi penyata bank, so you akan buatlah penyata penyesuaian bank. And bentuk yang ketiga adalah bentuk yang paling senang, iaitu dia just bagi dalam bentuk ayat. Itu selalunya kalau bentuk ayat, student boleh score markah yang semaksimum yang boleh. Okay. Tapi untuk slot hari ni, Miss akan buat berkaitan dengan dia bagi penyata bank dan dia dah bagi you buku tunai. So kita punya kerja lebih mudah lah. Alright. Okay. So ini adalah soalan daripada saya tak ingat daripada Try Negeri mana. Okay. So ibu tengok sini ni adalah penyata bank. Alright. So, penyata bank yang dibagi kat sini adalah yang mana? Ini adalah penyata bank yang mana bank keluarkan. Okay, apa tujuan you buat penyata penyesuaian bank? Okay, tujuan you buka penyata penyesuaian bank ni adalah untuk you nak check kenapa baki akhir dekat buku tunai. You boleh tengok dekat dalam skrin saya. Baki akhir dekat buku tunai ni iaitu 1,410. Tapi, dekat dalam penyata bank, baki akhir dekat sini dia letak sini adalah negatif 60. Macam mana tu? Sedangkan patutnya kena samalah, kena tally. Dia mungkin ada disebabkan oleh beberapa sebab. Contohnya faedah. Bank kenakan kita faedah. Kita tak tahu berapa. So kita tak record dekat buku tunai, tapi bank dah record. Itu antara sebab dia. Bank kenakan kita charge ke atas buku cek yang kita gunakan, tapi kita tak tahu bank charge. So kita pun tak record kat buku tunai, tapi bank dah record. Itu situasi bank dah record, kita belum record. Okay. Ada juga situasi kita record, tapi bank belum record. Contohnya, kita dapat cek daripada customer tarikh 31 Disember. So, kita pun happy dapat cek. Kita akan record dekat bahagian buku tunai, dekat belah debit. Kita record lah dekat sini. Tapi disebabkan you dapat cek tu hujung bulan, you pergi kepada bank, bank nak clearkan cek tu mungkin dalam masa sehari atau 2 hari. Tapi disebabkan you pergi hujung-hujung bulan, bank tak sempat nak clearkan, bank tak record pada bulan yang sama, bank record pada bulan depan. So you kena ingat, you kena follow bank yang betul. So apa yang you kena buat, you kena keluarkan balik apa yang you dah record, sebab you nak kena bagi sama dengan bank. Okay. Ataupun you keluarkan cek nak bayar pembekal ataupun nak bayar bil elektrik. Okay, so you keluarkan cek. So of course you akan record dekat dalam bahagian buku tunai belah kredit. Sebab you keluarkan cek, duit you keluar, duit you berkurang. Tapi bank tak record dalam penyata bank. Mungkin kita keluarkan cek tu hujung bulan, samalah. So bank pun tak sempat nak clearkan. Kita pergi pun pukul, dia tutup bank tutup pukul 4, kita datang pukul 3.50. Mana sempat? So dia akan buat pada bulan depan. So masuk bulan yang sama tak nampak bank record. So bank akan record pada bulan depan. So itu adalah antara reason kenapa baki akhir baki dekat buku tunai dan baki akhir dekat penyata bank dia tak sama. So kita nak kena reconcilekan dia. Kita kena buat penyata penyesuaian bank untuk kita tengok bila kita dah betulkan balik semua tu, tally tak? Tally. So bila tally maksudnya okay. Kita dah alignkan balik dia. Okay? Alright. So untuk tajuk ni dia tak susah, cuma you kena tahu step. Macam salah, Miss yang suka bagi you step untuk memudahkan you tahu flow dia. Okay. So step yang pertama, please, yang pertama, semua benda you akan follow bank kecuali satu benda. Nombor cek. Nombor cek kita akan tengok dalam buku tunai. Okay. Jadi dekat buku tunai, nombor cek. Nombor yang pertama untuk nombor cek adalah 345670. Itu yang nombor yang pertama. Astaghfirullahalazim. Okay. So, bila dia adalah nombor yang pertama, sebelum daripada nombor yang pertama ni, iaitu 345670, you kena buang semua. Delete dia. Okay. Kat mana dia? Kat penyata bank. So, you pergi kat penyata bank, nombor yang sebelum dari dia. So ini tadi 345670. Okey, nampak ni? 345669. Boleh nampak dekat skrin saya? Okey. So ini adalah nombor cek dan sebelum daripada yang ni. So disebabkan dia sebelum, apa yang you kena buat? Tolong potong. Tolong potong maksudnya kita dah tak nak dia lagi dah. Okay, kita dah tak pakai dia lagi. So you cut je dia terus.
daripada hujung sampai hujung. So I ikat terus daripada hujung ni sampai hujung. So kita dah tak guna dia, settle. Step yang pertama, boleh tulis kat kertas you all. Step yang pertama adalah you akan potong nombor cek yang mana sebelum daripada nombor cek buku utama. Okay. Yang kedua, jangan potong-potong lagi, pergi terus kepada maklumat tambahan untuk you lebih jelas dan nampak bila you buat je lagi. Okay, kita tengok maklumat yang pertama. Nombor 1. Okay, cek daripada Hafiz Enterprise 3 Jun. Okay, this one lah, 3 Jun Hafiz Enterprise. Berlaku kesilapan catatan dalam buku tunai. Maksudnya kita tersalah record. Okay, bila cakap kesilapan, tolong tulis dekat you punya nota. Bila cakap kesilapan, tolong tulis huruf K ataupun star. Kedua-dua tempat dalam buku tunai dan penyerta bank. Ada sebab. Sebab tak nak berlaku you record benda tu sampai 2 kali. Okay, so terus tulis dekat Hafiz Enterprise, tulis ni K. And dekat penyata bank pun sini you akan tulis K. Bukan kontra, K tu stand for kesilapan. Selalunya kesilapan tu disebabkan oleh kesilapan amount. Tadi 650, you cari seakan-akan dengan dia. Iaitu kita ada kat sini yang seakan-akan dengan dia adalah 560. Kenapa dia letak belah kredit? Ingat bila kita belah debit dalam buku tunai, penyerta bank adalah belah kredit. Bila kita belah kredit dalam buku tunai, penyerta bank adalah belah debit. So you kena tengok dekat belah kredit. Okay, sebab tadi adalah debit dalam buku tunai. So ini pun adalah K. So I tulis ni K. Okay, alright. Okay, so apa yang berlaku? Jom kita terus buat. Yang sepatutnya, amount yang sepatutnya adalah 560. Okay, tapi dekat sini kita record dalam buku tunai adalah sebanyak 650. So dia ada berlaku kekurangan dekat sini. So macam mana nak kira? You kena tolakkan dua amount ni. So you akan tolakkan 650 dengan 560. Okay, so you tengoklah apa kesilapan yang berlaku. Okay, so dia akan berlaku apa ni? Terlebih record di belah debit. Ya, bila benda tu terlebih, you kena keluarkan dia. You boleh padam tak? Tak boleh tak boleh padam. Tak boleh, oh nak padam, I nak tukar beli mana kosong boleh. So you akan keluarkan berapa yang terlebih tadi. Nak keluar dengan cara mana? Dengan cara kontrakan. So sekarang dekat belah debit, so bila terlebih you akan letak belah kredit. Amount yang tak cukup tadi. Okay, so you akan letakkan dia belah kredit. So bila letak belah kredit, kena ingat kredit ni maksudnya apa kalau buku tunai? Kurang maksudnya tolakkan dia. So you akan tolakkan dia yang mana sepatutnya amount dia 560. So 650 tolak dengan 560, you tak cukup lagi RM90. So amount RM90 ni lah yang you kena adjust nanti, iaitu you akan letak dia bahagian tolak. Sebab soalan ni dia tak minta kemas kini buku tunai. So dalam penyata perusahaan bank, tak ada debit kredit, dia cuma ada tambah atau tolak. So sebabkan dia terlebih belah debit, you kena kontrakan dia, letak belah kredit. So sebab tu kenapa I tolak dia. Okay, alright, settled untuk yang pertama. Ingat you akan buat yang ini, yang miss kotakkan ni, you akan masukkan nanti, tolak. Okay, seterusnya nombor 2. Cek yang diterima pada 10 Jun 2013 dipulangkan oleh bank dengan tanda rujuk kepada penyuruh bayar. Bila dia ada sebut kat sini perkataan rujuk kepada penyuruh bayar, maksudnya ini tengah bercakap pasal cek tak laku, cek tendang. So 10 Jun yang mana? Rosita. This one. Nampak? Rosita 1000. Dia kata sebagai CTL. Okay, jap. Fikir logik. Benda ni is about logik je sebenarnya. Tak susah pun sayang. Okay. So bila cek tak laku, fikir logik. Hari tu you dapat cek, you happy, you record dia belah debit. Suddenly bank bagi tahu, minta maaf yang si Rosita ni kencing you. Dia tak ada pun sebenarnya bagi. So apa you? Sedih. So apa you buat? You terpaksa keluarkan balik. Macam nak keluar, adakah you padam? Tak. You akan kontra, you akan letak belah kredit. So bila kredit maksudnya apa? Tolak ke tambah? Tolak. So you akan tolakkan amount 1000. So I just bulatkan dia, maksudnya itulah amount yang you akan adjust nanti. Settle. Dah. Tu je. Okay. Okay, settle nombor 2. Okay, seterusnya. Komisen yang diberi dengan cek 345676. Okay. Yang mana akan datanglah pada 30 Jun 2013 telah didebitkan dalam buku tunai. Iaitu 460. Ni nampak ni. Ni komisen. Ini nombor 3 Okay. Komisen diberi. Bila kata komisen diberi, supposedly you akan record dia dekat belah kredit. Sebab you mengeluarkan duit, dia akan mengurangkan dia. Tapi kenapa record belah debit? Dia tersalah. Okay, kalau you kalau tengok kat sini, dekat dalam penyerta bank, nampak tak ni?
3, 4, 5, 6, 7, 6 460. Ini betul lah. Sebab bila kita record buku tunai belah kredit, so bila dekat penyerta bank, dia akan record dekat belah debit. Ni. Tapi kita yang tersalah record. So bermasa you akan letak dekat belah kredit sini. Cuma you tak akan letak amount 460. You akan doublekan amount tu. Kenapa Sebab yang pertama, you dah tersalah record. So 460 yang pertama tu adalah untuk you delete. Adalah untuk you delete 460 yang ini. Okay, so you akan letak 460 kali dengan 2. So amount yang you patut taruh adalah 920. So 920 sepatutnya you akan letak dekat belah kredit. Bila kredit maksudnya tolak. So amount ni yang you kena record, iaitu commission. So bermaksud 460 yang pertama adalah untuk you delete dia. 460 yang kedua adalah untuk you record commission tu sebenarnya. Sebab tu kenapa kita doublekan amount dia. That's the reason why. So hati-hati. Okay. So settle step yang kedua, tengok maklumat tambahan. Ingat, step pertama kita potong nombor cek yang sebelum daripada nombor cek pertama dalam buku tunai 670 tu. So sebelum kena tolak, potong dalam penyerta bank tadi. Yang kedua, you tengok maklumat tambahan dulu. Baru you main kad. Debit buku tunai yang potong dengan kredit penyerta bank. Debit dalam buku tunai you akan potong dengan penyerta bank belah kredit. Okay, alright. So Miss pergi dulu kepada belah debit buku tunai. Okay, yang pertama kita ada jualan. Kita check jualan 800. Tengok dekat penyerta bank, ada tak jualan 800? Ada. Okay, so macam biasa kita cutkan dia sahaja jualan 800. So maksudnya apa? Oh, benda ni betul. Kita record, bank pun record. So tak ada apa-apa masalah. So cut terus. Okay, yang kedua kita ada apa? Nombor 3 tak payah kita dah adjust tadi. Nombor 10 pun tak payah Rosita kita dah adjust tadi. Kedai Yuna 2200. Kita check ada tak 2200 Kedai Yuna. Kita akan tengok dia belah kredit tak ada. So bila tak ada, kita hold sekejap, nanti Miss terangkan. Okay, seterusnya bila tak ada, you bulatkan. Ada something here. Okay, seterusnya jualan 2500. Jualan 2500 kita check dekat dalam penyerta bank ada tak? Ada. So means that kita record bank record, tak ada masalah. Kita cut dia, tak ada masalah. Kita cut dia saja. Okay, commission 460 ni tak payah, kita dah buat tadi, dah settle tadi. Dah settle. Kita ambil yang ni saja. Okay, alright. So apa maksud yang kedai Yuna 2200 tadi yang ini? This one. Okay, dengan sini. Bila dekat belah debit, maksudnya kita record, kita dapat check daripada Yuna ni lah 2200. Tapi dekat dalam penyerta bank tak ada. Bermaksudnya apa? Bermaksud kita record, bank tak record. Mungkinlah lambat clear ke check tu. So apa yang kita kena buat? Siapa yang betul? Bank betul. So you akan follow bank. So you akan kontrakan dia. You kena keluarkan dia. Sebab bank tak record, so you pun tak perlu record. So you akan keluarkan dia. Sekarang dekat belah mana? Dekat belah debit. So bila you kontra, dia akan jadi belah kredit. Kredit maksudnya tambah ke tolak? Tolak. So you akan tolakkan dia. And disebabkan dia duit masuk, check kita akan panggil sebagai DBK. Deposit belum dikreditkan. Kenapa dikreditkan? Sebab kalau bank, duit masuk dekat belah mana? Dekat belah kredit. So you akan letak sebagai deposit belum dikreditkan. Settle. Okay, alright. So ada lagi tak belah debit? Tak ada. You dah cut everything. Baki bibi tak perlu buat apa-apa. Yang ini tak perlu. Okay, now kita pergi pula tengok penyerta bank dekat belah kredit. Ada item yang kita belum potong. Kita check dulu. Okay, so 800 dah, 560 pun sudah. Ada lagi kesilapan. Jangan tulis lagi sebab kita dah tulis lagi sebagai kesilapan yang amal RM90 tadi. This one dah 300. Okay, 300 pindahan kredit. Cerita dia macam ni. Ada orang transfer duit melalui bank transfer ke ataupun ATM ke. Okay, dia transfer tapi tak bagi tahu kita. Kita pun tak tahu. And then bila kita tahu je, dia dah transfer. So ini berkaitan duit masuk ke duit keluar? Duit masuk. Bermaksud you akan masukkan dia belah mana? You akan masukkan dia belah debit dalam buku tunai. Bila debit maksudnya tambah ke tolak? Tambah. So you akan tambahkan amount 300 ni sebagai pindahan kredit. Sebab dia duit masuk. That's it. Okay.
Alright, so kita ada apa lagi? Kita ada 170 dividen. Tengok dekat belah kredit saja. Okay, dividen berkaitan dia masuk, dia keluar, duit masuk. So, apa you kena buat? You kena tambahkan dia sebagai dividen. Sebab tak perlu buat buku tunai di kertas ni, tak perlu fikir debit ke kredit. Macam tu, okay? Just fikir tambah tolak saja, okay? Seterusnya, now kita akan align debit penyata bank dengan buku tunai bahagian kredit. Okay, the first one, alat pejabat 1,300. Cek penyata bank, ada ke 1,300? Ada. Okay, I tukar warna so you tahulah Okay, so alatan pejabat kita ada. So means that you akan cutkan dia. Okay, 1,300. Alright, lepas tu dia sama-sama you akan cutkan dia 1,300. Okay, promosi 770. Check ada ke? Ada juga. Okay, potong dia. Make sure nombor check betul kena sama. Kena sama. Cut. Okay, di sana pun you akan cutkan dia. Settle. Okay, so seterusnya kita ada pemborong Fazli 2,000. Cuba check ada ke? Ada juga. So means that you potong saja. Alright. Okay, seterusnya kita ada apa lagi? Kita ada belian yang mana amountnya 2,130. Ada ke kat sini? Ada juga. 2,130 and nombor check dia pun sama. Belakang dia 73. Dekat sini pun 73 juga. So you just cut saja. Okay. And then seterusnya kita ada perabot 345,674 600. Cari ada ke mana 600? Tak ada. Tak ada So tak ada. Bulatkan dia. Sebabkan dia tak ada, kita bulatkan dia. Okay. Gaji 2,900. Gaji. Cuba check ada tak? 2,900. Tak ada juga. So apa you kena buat? Bulatkan dia. Okay, so baki HP tak perlu. Okay, dengan sini. Okay, yang 600 dengan 2,900 ni maksudnya apa? Dia berkaitan dengan cek yang you dah keluarkan. So, you dah record lah dekat bahagian buku tunai belah kredit sebab duit keluar. Tapi, dekat penyata bank tak record. So, you kena follow bank. So, sebabkan bank tak record, you kena redha, you pun kena buang dia. So, sekarang dekat mana? Kredit. So, bila nak buang, you kena buat apa? Kontra. Belah mana? Belah debit. Debit dia masuk. So, tambah ke tolak? Tambah. So amount ni you akan tambahkan dia. Dua amount ni you kena tambahkan dia sebagai apa? Nama dia adalah cek belum dikemukakan, CBK. Duit cek yang keluar kita panggil cek belum dikemukakan. Cek yang masuk kita panggil sebagai deposit belum dikreditkan. Jangan confuse dua ayat tu. Okay. So you just betulkan saja apa yang tersalah. Okay. Boleh? Okay, seterusnya barulah you akan buat. Okay, tengok pula belah debit dekat penyata bank apa yang kita belum. Yang pertama, kita ada RM30 buku cek. You bayar buku cek. Dia masuk, dia keluar? Duit keluar. So, kena tolakkan dia sebab dia duit keluar. Okay, seterusnya kita ada apa lagi? Okay, dia dah potong. 1,200 arahan tetap insurans. Apa maksud arahan tetap? Kita bulan-bulan kita minta bank tolakkan duit kita dalam bank tu secara auto. Tapi kita pun tak tahu bila. Sebab tu tak record dalam buku tunai tadi. So, bila kita nampak penyata bank, oh, dia tolak tarikh dia adalah 28 hari bulan. Barulah you tahu. So, you pun akan tolakkan dia iaitu 1,200. So, you akan fokus pada amount yang you bulat sahaja. 460 ni tak payah sebab you dah buat tadi. Iaitu yang tadi you doublekan amount tu. Yang commission tadi. Settle. So barulah you akan recordkan dia. Okay. So boleh kita recordkan dia? Boleh? Okay. So kita buat yang pertama dulu. Okay. Cara dia macam mana? Kita akan adjust. Kita akan adjust untuk amount yang tak ada lah. Okay. Maksudnya amount yang kita bulat-bulatkan tadi tu kita akan adjustkan dia. Itu lah cara yang kita akan buat. Okay. So I akan ambil yang ini. Alright. So, macam biasa tolong tulis tajuk dia yang ada gambar baik kat sini. Penyata penyelesaian bank pada 20 Jun 2013. Tolong tulis terus. Okay. So, you akan adjust amount baki HB yang 1410 ni. So, 1410 lah yang you akan adjust, yang you akan masuk dalam penyata penyelesaian bank. So, putir yang pertama. Baki HB dikredit. Maka, bila jadi baki BB, dia transfer, dia jadi belah apa? Debit. Okay. The first item. So, make sure you buat 2 kolom my dear. Okay, you buat 2 kolom. Okay, so should be RM. Okay, the first item you akan tulis ni sebagai baki debit
Sebab dia lah baki yang BB tadi. Di buku tunai. So you akan masukkan amount dia adalah sebanyak 1410. So you pun masuk 1410. Kenapa dia positif? Sebab dia belah debit. Itu sebab dia. Okay. Now you akan buat semua benda yang berkaitan tambah dulu. I tukar warna lah. Tambah dulu. So bila yang berkaitan dengan tambah, kita kena start dengan DBK ataupun CBK. Cek belum dikukuhkan dengan deposit belum dikukuhkan. Dikreditkan. So tadi apa yang tambah? Cek atau deposit? Deposit tolak, CBK tambah. So you akan dekat dengan CBK. So you akan tulis kat sini. Dalam exam jangan tulis short form So you akan tulis sini sebagai cek belum dikemukakan. Ada berapa banyak cek yang belum dikemukakan? So you akan tulis bawah dia. You akan tulis bawah dia, iaitu kita ada perabot dengan gaji 600 dengan 2,900. Nombor cek kena tulis. Tak perlu tulis tarikh. Tarikh dia terus hujung bulan tadi lah yang tadi kita buat tajuk dia. So perabot 345. Make sure you akan bagi space sikit. Sebab nak bagi tahu dalam cek belum dikemukakan ada beberapa. So anak dia, jangan tulis sebaris tu di bawah dia. Ke kanan sikit. Ke kanan. So kita ada perabot. And then kita ada gaji. Nombor cek tulis sekali Kita ada 345674. 345674. So yang lagi satu 345675. Masukkan amount dia iaitu 600 dan 2,900. So I pun masukkan 600 dengan 2,900. I dah masukkan amount dia. Fokus pada yang tambah je. Sebab tu you kena bulat. Tulis tambah ke tolak. Kita ada apa lagi? Ini done. So ni I buat macam ni lah. Done. Apa lagi tambah yang ada? Ada lagi tak tambah? Tak ada. Ini semuanya tolak. So kita pergi dekat sebelah. Ada tak yang berkaitan dengan tambah? Ada dua ni, nampak? 300 dengan 170. Masukkan dia. So kita ada pindahan kredit kedai Mawi 300. So you akan tambahkan dekat sini. Yang ini sebabkan dia bukan item cek belum dikemukakan. So you akan letak sebaris huruf C tu. So sini tadi kita akan tulis sebagai kedai Mawi. And then dalam bracket you akan tulis sini sebagai pindahan kredit. Nampak ke my dear? Pindahan kredit. Dan amount dia adalah 300. This one. 300. Lepas tu jadi kita akan masukkan dividen, iaitu 170. 300. Lepas tu kita ada dividen, sama juga letak sebaris dengan dia, iaitu 170. Dah tak ada dah? Tak ada. So bila dah tak ada, you akan total upkan dia. You akan total upkan dia. So 600. Dah tak ada. Cuba cek balik ada tak berkaitan dengan tambah. Tak ada. Yang ni semua tinggal tolak je. Dekat buku tunai pun semua tinggal tolak saja. So 600 plus 2900 plus 300 plus 170. So you dapat 3970. Why nervous ni? I tak buat lagi soalan ni. I tak tahulah. Harap-harap InsyaAllah kita boleh dapat. So settle berkaitan dengan tambah. Now kita akan buat berkaitan dengan tolak. So berkaitan dengan tolak, you akan start dulu. I tukar warna lah I akan start dengan deposit. Nampak ni tadi tolak kan? Deposit. DBK tolak. So you akan buat situ deposit belum. You kena start dengan dua tu kalau ada. So deposit belum dikreditkan. Lain lah tulis atas ni, atas kertas. Ya Allah. Tak apalah. Kita kan account macam ni tulisan dia. So deposit belum dikreditkan. Kita ada apa tadi? Ada satu je, iaitu 2,200. Iaitu kedai Yuna. So you akan masukkan kedai Yuna. Macam biasa, tolong bagi space. Kedai Yuna. Yang ni tak perlu letak nombor cek, memang tak ada pun. 2,200. Masukkan amount dia. Alright. Seterusnya. Masuk semua yang berkaitan tolak. Semua masuk-masuk. Banyak ni. Yang tolak ada banyak. Yang ni dah sudah. Kita ada apa lagi? Kita ada kesilapan dalam buku tunai. Hafiz Enterprise. So kita ada Hafiz Enterprise. Dalam bracket tulis kat situ
kesilapan. Buku tunai, iaitu sebanyak 90. Yang I dah petakkan dia. Okay, 90. Okay, lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada apa lagi tu lah? CTL 1000, Rosita cek tak laku. Okay, masukkan juga Rosita, and I tulis kat sini sebagai CTL. Tulis penuh nanti, iaitu 1000. So sini pun 1000. Okay, lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada apa lagi? Ni commission 920, masukkan juga. So commission tolak kan, sebab dia belah kredit. So commission, yang bahagian tolak ni banyak 920. Okay, lepas kita ada apa lagi? Kita ada yang belah sini semua dah habis. Semua tolak dah, check. Okay, dah. Okay, kita pergi penyata bank. Apa yang item yang ada? Kita ada RM30 dengan RM1,200. RM30 untuk buku cek, RM1,200 untuk insurance. Okay, masukkan. So kita ada buku cek, dan kita ada insurance. Insurance tulis kat situ sebagai arahan tetap. Tak nampak, sorry. Okay, buku cek. Okay, so 30 dan 1,200. So 30 and 1,200. So then you akan total upkan dia, letak belah kanan, and then you akan tolak lah. Okay, so 2,200 tambah 90 tambah 1,000 tambah 920 tambah 30 tambah 1,200. Dapat kat situ 5,440. Betul ke? 2,200 tambah 90 tambah 1,000 tambah 920 tambah 30 tambah 1,200. So dapat itu 5,440. So I masuk kat sini 5,440. I tolakkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang ni tadi kena tambah dulu 1,410 tambah 3,970. Ambil yang itu dulu. Okay, I dapat sini 5,380. Lepas tu I tolak dengan 5,440. Dapat 60 negatif. Bismillah. Yeay, dapat negatif 60. So bila negatif, maksudnya adalah apa? Kalau kita negatif, baki kredit. Tapi penyata bank dia terbalik, dia akan jadi sebagai baki debit. Alhamdulillah dapat. So sini you akan letak sebagai baki debit di penyata bank. Itulah kelebihan bila you jawab soalan penyata penyesuaian bank, sebab automatik you boleh terus dapat jawapan you. So inilah jawapan dia. Siap. Siapa kata susah penyata penyesuaian bank? Senang je. Tapi ingat, follow the step, ikut flow. Elok-elok. Mesti boleh buat. You see? Sekali je buat, terus dapat jawapan. So kalau I boleh, you pun mesti boleh. Okay? So see you guys on next video. Thank you for watching. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye.